bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan terima kasih kerana terus setia bersama kami. Pada 29 hari bulan nanti akan disambut sambutan Maulidul Rasul, tetapi dalam keadaan kita sekarang, adakah akan ada perbezaan kepada susunan atau cara tertentu melibatkan sambutan ini? Jadi kita bersama dengan tetamu saya di studio yang telah pun bersedia, Ketua Unit Komunikasi Korporat JAKIM, Tuan Haji Zakaria Osman. Terima kasih kerana bersama kami, Tuan Haji. Terima kasih kerana memberi peluang kepada JAKIM untuk bersama SPM pagi ini. Dan sebenarnya kita ingin tahu juga tentang sambutannya nanti pada 29 hari bulan. Seperti tahun-tahun sebelum ini akan ada penganugerahan tokoh Maulidul Rasul, tapi pada kali ini difahamkan ia tidak akan berlaku. Jadi mungkin Tuan Haji boleh perjelaskan sedikit tentang apakah sebenarnya perbezaan pada sambutan kali ini. Silakan. Ya, kita nak melandaikan seketika isu hangat politik di tanah air kita ini. Kita berbicara tentang soal sambutan Maulidul Rasul. Biasanya kalau sampai 12 Rabiul Awal tahun Hijri, di negara kita khususnya kita akan mengadakan acara sambutan peringkat kebangsaan dengan penglibatan 10,000 perhimpunan, melibatkan pelbagai lapisan masyarakat di negara kita. Tapi oleh kerana kita sedia maklum, tahun ini kita masih lagi, kalau di wilayah Persekutuan Sabah dan Selangor ini kita PKPB dilanjutkan sehingga 9 November dan sudah pasti tidak ada, kita dinasihatkan oleh pihak keselamatan, pihak Kementerian Kesihatan supaya menangguhkan apa saja acara berkaitan dengan sambutan Maulidul Rasul yang biasa diacarakan peringkat kebangsaan. Jadi kita tangguhlah acara di peringkat kebangsaan. Jadi ini adalah bersesuaian juga dengan usaha kita sebenarnya untuk melandaikan lekuk COVID-19, dan seterusnya semestinya akan ada program-program lain untuk menggantikan program yang kebiasaannya menjadi sinonim dengan sambutan Maulidul Rasul. Jadi apakah program-program yang akan dibawakan untuk menggantikan sambutan-sambutan yang melibatkan orang ramai nanti? Acara yang melibatkan orang ramai memang kita dinasihatkan supaya tidak diadakan kerana atas nasihat Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan, kita tidak mahu membuat sesuatu program yang boleh menghimpunkan orang ramai, kerana kita nak mengelakkan daripada COVID-19 ini merebak, kerana kita dapat semalam angka yang tertinggi, 4 angka yang tertinggi. Jadi sudah pasti acara-acara yang berkaitan dengan penglibatan masyarakat, perhimpunan, perkumpulan dan sebagainya kita nak elakkan. Walau macam mana pun, Terence, kita tidak mahu jadikan suasana sekarang ini menghalang untuk kita menzahirkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Terence nak sambut birthday, isteri nak sambut birthday, anak-anak nak sambut birthday, kan kita sanggup belanja, kita sanggup pergi ruangkan masa untuk makan bersama, untuk beli hadiah dan sebagainya. Itu kalau kita kasih dengan pasangan kita. Ini insan yang teragung, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suatu anugerah terindah yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita. Dan 12 Rabiul Awal adalah merupakan birthday ataupun hari lahir junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi tak salah kalau kita cuba nak mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam di negara kita ini, untuk menzahirkan perasaan syukur, menzahirkan perasaan gembira dengan tarikh tersebut, dengan sebab tarikh ini kita dianugerahkan, diutuskan Nabi Muhammad SAW. Pada itulah maka kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan pelbagai pihak, kita mengajak seluruh umat untuk menghayati tema yang telah kita pilih dan kita tetapkan, Ummah Rabbani, Negara Harmoni, untuk sama-sama kita memahami apakah maksud yang cuba kita nak terapkan kepada masyarakat tentang tema Ummah Rabbani Negara Harmoni. Maka sebab itu, Terence, kita di JAKIM kita
Walaupun tidak ada acara berbentuk fizikal, kita buat acara berbentuk maya. Kita bekerjasama dengan RTM, JAKIM dengan RTM. Kita pada ambang Rabiul Awal itu, ambang 12 Rabiul Awal itu, ambang Maulidur Rasul, kita mengadakan sebuah rancangan khas Semarak Cinta Rasul yang akan disiarkan di TV1 RTM jam 9 malam pada 28 hari bulan Oktober ini, yang akan menampilkan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang akan menyampaikan tausiah ataupun ucapan sempena dengan ambang Maulidur Rasul ini. Di samping kita juga ada tokoh-tokoh agama seperti Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang, Profesor Madya, Dr. Nik Salida, Nik Suhaila, Nik Suhaila, Nik Saleh, pensyarah kanan di USIM, akan mengupas tentang tema Ummah Rabbani, Negara Harmoni ini, dan beberapa kumpulan nasyid yang kita undang untuk menyemarakkan terang. Kita tidak mahu kita menjadi alasan pandemik COVID-19 ini, kehadiran bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, kita tidak ada apa-apa program untuk mengimarahkan Maulidur Rasul. Jadi bersempena juga dengan sambutan ini, mungkin kita boleh mengajak orang ramai untuk membudayakan norma baru. Kerana kita boleh lihat ada perbezaan yang dilakukan kali ini dalam sambutan Maulidur Rasul ini. Betul, yang berbentuk maya, yang juga berfungsi untuk melandaikan lekuk COVID-19 kerana semua orang akan berada di rumah untuk sama-sama menghayati sambutan pada tahun ini. Apakah tanggungjawab masyarakat amnya untuk turut sama dengan kerajaan dan juga pihak-pihak berkuasa untuk memastikan bahawa kita dapat menghapuskan sama sekali COVID-19 di Malaysia? Dengan sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menghayati maksud ataupun kenapa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasul akhir zaman ini, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk membentuk ummah rabbani itu. Jadi sebab itu kalau kita huraikan maksud ummah rabbani itu, yang mana ummah yang mempunyai ciri-ciri yang terbaik, ummah yang mempunyai ciri-ciri kepatuhan, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, patuh kepada ulil amri. Ulil amri artinya pihak pemerintah. Jadi dalam konteks kepatuhan ini, patuh pada Allah, patuh pada Rasul, patuh kepada ulil amri. Apa sahaja SOP, apa sahaja peraturan, apa sahaja undang-undang yang dibuat oleh pemerintah adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan, untuk memberi kebaikan kepada umat, untuk menghindarkan umat daripada perkara-perkara yang boleh mengancam kepentingan diri, seperti nyawa, seperti akal, seperti kehidupan kita dan sebagainya. Maka sebagai umat, sebagai masyarakat, kita perlu terima dan patuh. Sebab arahan itu, peraturan itu adalah demi menjaga maslahah, kebaikan, kepentingan kehidupan kita. Kalau kita asyik mempersoalkan itu tak kena, ini tak kena, ini PKP menyusahkan, menyekat kebebasan pergerakan kita dan sebagainya, ini tidak menunjukkan bahawa kita ciri ummah rabbani yang kita nak terapkan itu, Terence. Jadi sempena dengan Maulidur Rasul ini, kita bercakap kita sayang Rasul, kita kasih Rasul, kita menghargai kehadiran Rasul. Maka kita perlu memahami bahawa tujuan Rasul diutuskan adalah untuk membawa kesejahteraan kepada ummah. Dan nak melahirkan kesejahteraan itu, dia perlu ada ciri-ciri itu tadi, akidah yang sempurna, syariat yang utuh, dan juga nilai-nilai murni, akhlak mulia yang perlu kita amalkan berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, sambutan Maulidur Rasul ni, Terence, ia bukan sekadar kita menyambut, kita bercuti umum, cuti am, tetapi adalah lebih kita nak menyeru masyarakat. Sebab itu kita Maulidur Rasul peringkat kebangsaan ini kita dah buat
hampir 20 tahun yang lalu, sejak 1991. Kita dah memperkenalkan sambutan Maulidul Rasul peringkat kebangsaan. Bukan semata-mata kita nak berarak, bukan semata-mata kita nak berkumpul dan sebagainya, tapi ialah bagaimana masyarakat dapat menghayati nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tahun ini kelainan sudah pun Tuan disebutkan tadi akan adakan acara secara maya ataupun dalam talian. Walau bagaimanapun, bagaimana sebenarnya untuk umat Islam di seluruh negara kita menghayati sebenarnya 12 Rabiul Awal pada tahun ini dalam keadaan kita tidak boleh ke masjid di setengah-setengah tempat kerana CMCO, perlu mendaftar untuk kawasan-kawasan yang dibolehkan, di mana kita sebenarnya berada dalam keadaan yang belum pernah kita alami sebelum. Jadi bagaimana sebenarnya umat Islam di seluruh Malaysia ingin menyambut ketibaan Maulidul Rasul? Ya, itu suatu kelainan itu yang kita lakukan, pembudayaan norma baru dalam setiap aspek kita, dalam aspek ibadat kita pergi ke masjid, kena bawa sejadah sendiri, kena cek suhu, kena sembahyang pun ini yang kadang-kadang rakan-rakan kita pun jauh kan, duduk saf sepatutnya duduk dekat-dekat. Orang kata Nabi aja sembahyang rapatkan saf. Ini kita buat SOP suruh jarakkan saf lah. Ini antara polemik yang sering dipersoalkan. Tetapi oleh sebab kita nak menjaga maslahah yang saya sebutkan tadi, nak menjaga keselamatan, nak jaga kesihatan, agar sebab pandemik virus COVID ni kita tak tahu, saya ke Terence ke kita tahu, tapi sebab itu Islam suruh kita mengambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati. Kan kalau kita dilarang untuk mencampakkan diri, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu kepada jurang kebinasaan. Jadi kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif kan. Sebab itu kita mengambil langkah berjaga-jaga, ambil uduk di rumah, pakai topeng muka, cek suhu, duduk jarak-jarak, jangan bersentuhan dan sebagainya, sebab kita nak mengambil langkah berjaga-jaga. Sebab itu norma baru dalam sambutan Maulidul Rasul pada kali ini kita tak buat secara fizikal, tak bertemu, tak berkumpul, tetapi kita masih mengajak umat Islam di luar sana untuk kita menghayati kehadiran Maulidul Rasul dengan memperbanyakkan selawat. Lupa saya nak sebut, Terence, kita di JAKIM kita ada buat kempen Malaysia berselawat. Rakam selawat anda, kemudian apps ataupun post di media sosial anda, kan, kemudian hashtag Semarak Cinta Rasul, Semarak Cinta Rasul, ya, ini kempen Malaysia berselawat, rakam dan share selawat anda, hashtag Semarak Cinta Rasul, jangan lupa tag JAKIM. Hadiah istimewa menanti mereka yang menyertai. Jadi ini mungkin satu lagi kelainan yang dibawa tahun ini, bersama juga dengan kempen maya pun sambutan secara maya yang disebutkan di awal siaran. Mungkin sekali lagi kita boleh ulang kepada orang ramai supaya menghayati kelainan yang dibawa atau cara baru yang dibawa benar dengan sambutan Maulidul Rasul pada tahun ini. Silakan Pak Haji. Kita nak ulang, nak war-warkan sekali lagi, ya. Ini kalau boleh Terence pun tolong bantu kempen dalam media sosial Terence, kan. Terence pun boleh rakam selawat sendiri. Allah. Kemudian post di media sosial Terence, kempen, kan. Jemput selawat. Orang ramai untuk selawat. Selawat tidak semesti selawat itu dengan rhythm yang orang kata saya taklah, suara saya tak sedap dan sebagainya. Mungkin selawat tak tepat, tak tepat. Tetapi usaha untuk kita menghayati, zahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu melalui selawat. So kita rakam selawat kita tu, tak kisahlah panjang ke pendek ke, rakam, kemudian kita post di media sosial kita, Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, apa saja Facebook media sosial yang kita ada, hashtag Semarak Cinta Rasul dan tag JAKIM. So JAKIM akan membuat penilaian yang mana yang terpilih, kita ada hadiah istimewa yang kita sediakan. Jadi kita nak sempena Maulidul Rasul ini, kita tidak ada acara sambutan rasmi,
tapi kita tidak membuat sesuatu. Jadi Dan ini berbeza dengan pertandingan video kreatif. video kreatif lain. Oleh kerana Terence sebut video kreatif, kita juga nak maklumkan ada 4 hari lagi kepada rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan bangsa, latar belakang agama, Islam ataupun bukan Islam, untuk ini dia pertandingan video kreatif Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadiah tu tinggi itu, Terence, 13,500 untuk dimenangi, wang tunai untuk dimenangi. Caranya mudah. Anda hasilkan video kreatif anda, tak kisahlah dalam bentuk ceramah ke, dalam bentuk sketsa ke, video pendek dan sebagainya, tapi syarat dia 3 minit ke 5 minit. 3 minit ke 5. Antara 3 minit ke 5 minit. Kemudian up di media sosial dengan status public. Dan juga kita akan membuat penilaian lah. Jangan lupa tanda pagar ataupun hashtag video kreatif Maulidur Rasul 1442. Masyarakat sekarang dah biasa. Dah biasa ber-TikTok dan sebagainya. Ya. Salahnya untuk anda yang sudah memang pandai dalam medium ini menggunakan kebijaksanaan anda untuk mereka cipta satu video. 4 hari lagi, Terence. 4 hari saja lagi. Tarikh tutup 31 Oktober. Hari ini 27 hari ni kan. Lepas sekarang ni laju tu Haji. 2 jam dah cukup. 2 jam pun cukup, sejam pun cukup. Kalau macam pengacara yang bersama saya tadi, Syafiqah, dia 3 minit dia boleh hasilkan video. Masya-Allah. So, guarantee. Terbuka, boleh, tak kisah, siapa saja boleh menyertai. RM13,000 untuk dimenangi. Dan juga jangan lupa bahawa program yang akan dibawakan bersama dengan Yang Berhormat Menteri yang akan dibawakan menerusi siaran RTM, tarikh dan juga waktunya. 28 esok 28 hari bulan jam 9 malam di TV1, dan juga kita ada rancangan-rancangan lain juga di TV1 seperti slot Forum Perdana Ehwal Islam khas sempena dengan Maulidur Rasul pada hari Khamis 29 Oktober bersamaan 12 Rabiul Awal jam 9 malam hingga 10.30 malam. Biasanya Forum Perdana pukul 9 hingga pukul 10. Tapi sempena dengan Maulidur Rasul ini kita extendkan masa hingga jam 10.30 insya-Allah, yang akan menampilkan panelis-panelis seperti Ustaz Ilyas Ismail, Ustazah Isfardiah dan juga Imam Muda Ashraf. Mana forum ini akan dipungsikan oleh Ustaz Nabil Ahmad yang akan membincangkan juga tentang topik Maulidur Rasul. Dan jangan lupa sebelum itu jam 29 hari bulan juga jam 10.30 pagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa juga di TV1 membawakan rancangan khas Junjungan Kasih, menampilkan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Dan semua ini, Terence, adalah rancangan-rancangan yang kerjasama di antara JAKIM dan juga RTM untuk sama-sama kita menyemarakkan acara Maulidur Rasul. Oleh kerana kita tidak ada acara kebiasaan yang kita atur, jadi kita memperbanyakkan acara-acara yang tidak melibatkan penyertaan masyarakat secara fizikal. Kepada yang berada dalam keadaan PKPB di wilayah-wilayah seperti Selangor, juga Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Sabah dan Putrajaya, apakah mungkin nasihat dan peringatan daripada Tuan Haji mewakili JAKIM kepada mereka sempena dengan sambutan Maulidur Rasul nanti? Ya, walaupun dalam keadaan kita didatangkan dengan pelbagai ujian, ada yang mengeluh, ada yang sedih, ada yang marah-marah, macam-macam perasaan lah kan. Macam Terence sendiri, macam mana perasaan ya duduk? Memang sukar ya. Tapi ada training 3 bulan dulu. Itu membawakan jiwa lebih kental kita menghadapi. Jadi yang pentingnya adalah kita nak mengambil semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang diutuskan oleh Allah membawa syiar Islam, ajaran Islam, bukan dengan cara yang mudah. Walaupun dia utusan Allah, utusan Tuhan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membawa Rasulullah SAW ini
melalui jalan-jalan yang penuh dengan liku-liku untuk mencapai kejayaan Islam tersebar ke seluruh pelosok alam. Diuji, diugut dengan pembunuhan, dicerca, disakiti, disekat dan dihalau daripada kampung halaman sendiri. Tetapi Rasulullah SAW dengan sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala, baginda dan para sahabatnya cekal menghadapi segala ujian, menghadapi segala rintangan ini dengan sabar, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dalam kehidupan kita ini, apa saja yang kita lakukan pasti akan ada dugaan dan juga cabaran. Adakah kita nak marah dengan ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita? Adakah kita nak menzahirkan buruk sangka kepada Allah? Kenapa Allah Ta'ala datangkan kita begini dan sebagainya? Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan kita dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan masalah, cabaran dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak test tengok siapa di kalangan kamu ni yang terbaik, yang layak menjadi ahli syurga, ataupun cakap saja kuat iman, kuat Islam, tapi bila datang ujian tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Jadi itulah kadang-kadang saya yang bercakap pun kadang-kadang ada perasaan yang macam tu kan. Bila kita didatangi ujian, didatangi dengan suatu masalah yang di luar pada kawalan kita, maka kadang-kadang teruji keimanan kita. Maka sempena dengan Maulidur Rasul ini, kita menghayati sirah Rasulullah SAW, kita menghayati perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kalau kita membaca itu, dia akan membawa ketenangan kepada jiwa kita. Dia akan seolah-olah kalau Rasul utusan Tuhan pun menghadapi ujian yang begini besar, nak dibunuh, di pulau, disakiti, dikeji, dihalau keluar daripada kampung halaman sendiri, kita belum dihalau keluar lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami dan juga memberikan perincian tentang sambutan Maulidur Rasul yang berbeza pada tahun ini, tapi juga terus memperingati seluruh umat Islam tentang pentingnya sambutan ini kepada kita. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Sama-sama. Dan nantikan sambutannya pada 28 hari bulan nanti. Kita nantikan rancangan khas itu. Pastikan anda juga menghantar video-video anda ke media sosial bersama dengan pautan-pautan yang disebutkan oleh Tuan Haji tadi. Baik, kita akan berehat seketika dari studio. Kita akan ke Terengganu pula untuk cerita pagi.